تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Sahabat ukhwah yang saya kasihi, yang Allah rahmati, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindui. Marilah sama-sama kita merafakkan sembah puja dan puji serta syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang tak pernah putus yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, terutama sekali nikmat yang paling agung yang kita miliki adalah nikmat Islam, nikmat yang teragung yang tidak boleh dimiliki oleh semua umat manusia. Tapi Allah pilih kita, Allah cabut kita dalam berjuta-juta janin, Allah cabut kita, lantas diletakkan dalam rahim ibu kita, wanita muslimah. Moga Allah Ta'ala merahmati ibu bapa kita yang melahirkan kita dalam keadaan muslim, lantas dibesarkan kita sebagai orang muslim. Alhamdulillah, berbanyak-banyak kita syukur kepada Allah, nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala anugerahkannya. Seterusnya, nikmat yang Allah Ta'ala beri selain daripada Islam, kita dilimpahi dengan keimanan. Walau iman kita tidak sebesar sahabat-sahabat Nabi SAW, walau iman kita tidak selaut para-para awliya, walau iman kita tidak setinggi gunung para-para anbiya wal mursalin. Namun kita bersyukur kerana kita masih ada iman, kita kenal iman, kita sedang memupuk keimanan yang berputik di hati kita untuk dia lebih segar dan subur. Seperti mana kemarin kita belajar, iman kita ini ada tambah, ada kurang. Nah, tingkatan iman kita ni ada tambah, ada kurang. Ketika mana kita rajin, bertambahlah dia. Nah, macam kita tengoklah kadang-kadang kita rajin baca Quran tu, sampai 3-4 lai kita boleh bawa. Kadang sampai 1 juzuk pun kita boleh bawa. Kadang-kadang sampai tak baca langsung. Itu graf kita no. Uh, walaupun mulut kata hari ni aku tak baca lagi Al-Quran. Tapi selagi kita tak pergi buka dia tak baca, maka tak membaca. Dah lah hafaz pun tidak. Baca pun tidak. Nah. Bahkan Nabi pesan bacalah Al-Quran kerana ia akan datang kepadamu di alam kubur nanti sebagai syafaat di padang mahsyar nanti juga sebagai syafaat penolong kamu di sana nanti. Jadi jadikanlah Al-Quran itu sahabat kita yang paling rapat. Sentiasa ada. Dan tak semestinya yang kata sahabat paling rapat tu hingga dukung Al-Quran tu pun tidak. Memadailah yang ada dalam dada, iaitu Sab'ul Masani surah Fatihah yang kita ulang-ulang, yang kita selalu baca, ataupun kepala bagi segala surah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim pada setiap pekerjaan yang kita lakukan. Perbuatan yang kita lakukan, kita nak pegang pinggan, nak pegang sudu, nak pegang senduk, nak pegang pisau, nak memulakan masakan, nak potong sayur, mulakanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana ia adalah sebahagian daripada Al-Quran. Jadi itu yang dikatakan
Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabatmu. Nah, setiap tindak tanduk kita, keputusan kita buat, kita berpandukan kepada Al-Quran. Walaupun kita tak faham apa-apa, tapi kita tahu Allah sentiasa membimbing kita agar kita berada di atas jalan yang lurus, yang memang berpandukan Al-Quran, seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Baik. Memadai dengan kita mempelajari Al-Quran yang kita tak faham pada keseluruhannya, Allah Ta'ala menambahkan lagi ilmu pengetahuan kepada kita, iaitu dengan hadis kursi. Seperti mana yang selalu saya beritahu, kita sama-sama bincangkan, hadis kursi ini adalah hadis daripada firman Allah Ta'ala. Berbeza dengan hadis biasa yang kita baca. Contoh dia, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis biasa. Kalau hadis kursi ni dia tak ada an, dia terus yaqulullahu ta'ala. Bila Allah Ta'ala sebut yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, terus Allah Ta'ala panggil ya bena Adam. Allah seru nama kita, wahai manusia, wahai anak cucu Adam. Satu seruan Allah panggil kita, Allah nak tarik perhatian kita agar kita nak ikut, nak dengar apa yang Allah Ta'ala kata. Jikalau kita tidak membaca hadis kursi, bermakna tak sampai dekat kita hadis tu. Nasihat Allah Ta'ala hantar. Dalam Al-Quran Allah menasihati, dalam hadis Allah menasihati. Ad-dinu nasihah. Agama itu berbentuk nasihat. Kita kena selalu berpesan-pesan, tawassaw bilhaq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Berpesan-pesan tu bagi nasihat. Tu kalau kata dalam rumah, bila mak cakap banyak, orang kata beletiak. Itu nasihat dia. Cuma cara penyampaian dia tak adalah berbunga-bunga indah kan. Tapi dia bunyi dah. Bunyi ada yang gelak mak dia radio buruk, berbunyi dah. Radio buruk pun dia nak bunyi, dia bunyi. Itu satu zikir buat dia. Dia pensyarah dalam rumah tu. Siapa boleh kata apa dekat dia, okey, baik. Dan Alhamdulillah hari ini Allah pilih kita untuk sama-sama mentadabur kitab, bermuzakarah, bermutala'ah bersama-sama daripada kitab hadis kursi, iaitu pengajaran yang ke-35. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Baik, siapa yang ada hadis kursi ni boleh baca ikut saya secara persendirian. Dapat pahala, baca dia dapat pahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ibna Adam, innaka asbahta baina ni'matain la tadri ayyuhuma a'zama ضدك أذنوبك المستورة عن الناس أم الثناء والحسن عليك ولو علم الناس منك ما أعلمه ما سلموا عليك وأعظم من ذلك العافية وغناك عنهم وحاجتهم إليك وكف أذاهم عنك فاحمدني واعرف قدر نعمتي عليك وأخلص عملك من الرياء وتزود كزاد المسافر الخائف واجعل خيرك تحت عرشي يا ابن آدم قلوبكم القاسية تبكي من أعمالكم وأعمالكم تبكي من أبدانكم وأبدانكم تبكي من ألسنتكم وألسنتكم تبكي من أعينكم يا ابن آدم خزائني لا تنفد أبدا فبقدر ما تنفق أنفق عليك وبقدر ما تمسك أمسك عليك وإنما بخلك على المساكين بما رزقتك لسوء ظنك وخوفك الفقر وعدم ثقتك فيه لأني جعلت أصل خلفتك الاهتمام بالرزق فإذا اهتممت بالرزق ورزقنك فأنفق ولا تبخل برزقي على عبادي فقد ضمني
faqad dhamintu lakal khalaf wa wa'adtukal ajra falima tashukku fi kitabi wa man lam yusaddiq bi wa'di wa man lam yusaddiq bi abiyai faqad jahada rububiyyati wa man jahada rububiyyati kabaituhu fin nari ala wajhih. Sadaqallahul azim. Satu hadis yang telah dibawa datang, satu nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita dengan maksudnya, wahai sekalian manusia, ya benar Adam ni wahai anak cucu Adam. Tapi diartikan oleh pengarang kita dengan sebagai satu seruan Allah kepada kita, yakni seluruh umat manusia, bukan hanya tertumpu kepada orang Islam semata-mata, bahkan keseluruhan umat manusia. Yang nama manusia kena apa yang Allah Ta'ala kata ni. Yang tak kena adalah bukan manusia. Kalau dia kata, ya ni hadis ni untuk orang Islam, hadis ni untuk orang tak. Tapi hadis ni adalah untuk semua makhluk yang bernama manusia. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai manusia, sesungguhnya engkau berada di antara dua nikmat. Allah Ta'ala bagi tahu kita ini berada di antara dua nikmat. Engkau tidak tahu yang mana lebih besar di antara kedua-duanya. Adakah dosamu yang tertutup daripada pengetahuan orang lain atau pujian dan kebaikan atas engkau? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ni sesungguhnya berada di atas dua nikmat. Yang mana kata Allah, nikmat yang pertama, iaitu katanya, iaitu berkenaan dengan dosa yang kita buat. Dosa yang kita buat sehari-hari yang kita lakukan, kita tak tahu yang mana lebih besar di antara kedua-duanya. Yang ini di antara dosa yang besar yang kita buat yang Allah Ta'ala tutup. Saya akui sebagai makhluk manusia kita berdosa. Kita semua ada dosa. Tapi Allah Maha Pengasih. Allah tutup dosa kita. Daripada pengetahuan awam. Daripada pengetahuan umum. Orang tak tahu. Kita saja yang tahu dosa tu kita pernah buat. Satu ketika dulu aku pernah menaburkan fitnah kepada sekian-sekian orang. Kesian dia. Dia tak kata, aku pernah tuduh dia kata, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Kesiannya pada dia. Kita sampai malu nak tengok dia. Sebab kita pernah menaburkan satu fitnah. Fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Kalau jumpa dia minta maaf. Cuma saya kata jangan buka aibnya tu. Jangan cerita. Allah Ta'ala dah tutup aib kita. Maka kita jangan cerita. Kita jangan cerita. Kecuali untuk kesedaran bersama. Untuk sama-sama pengajaran kepada kawan-kawan. Kita sembang, aku nak cerita. Hampa jangan buat macam ni. Aku dulu pernah je buat macam ni. Pernah buat macam ni. Akibatnya apa yang berlaku kepada aku. Kita sembang, kita cerita yang tu. Bukan nak cerita tentang kemegahan kita pernah melakukan dosa-dosa. Sebab apa? Sebab Allah dah tutup. Allah dah tutup keaiban kita. Untuk apakah kita bukakannya lagi. Dan lagi kata Allah Ta'ala, dia kata, ataupun dia kata satu lagi keaiban kita, iaitu kita bekerja, kita membuat satu amalan adalah mengharapkan pujian atau kebaikan. Mengharapkan pujian daripada orang lain. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada benda kita buat baik, tapi kita nak suruh orang tengok. Bila tak ada orang tengok, kita bermalas-malasan. Ini bermakna adalah salah satu daripada sifat orang fasik. Sifat orang fasik, bila tak ada orang, dia jadi segan nak buat baik. Segan nak buat amalan. Tapi kalau ada orang rajin, bila berhadapan dengan orang ramai ataupun bercampur dengan orang ramai, rajin dia. Dengan solat sunatnya, dengan berpuasanya, dengan cakapnya, dengan baca Qurannya. Tapi kalau duduk seorang-seorang, malahnya. Pasal apa? Pasal seorang. Siapa tak tengok. Bila ada orang tengok, dia menjadi rajin. Ini yang dikatakan sendiri orang fasik. Apabila dia bersendirian, dia bermalas-malas dengan Allah. Itu pun Allah tutup. Tapi bila dia beramai-ramai, dia
nanti berusaha untuk memperbanyakkan kebaikan dia. Sebab apa? Mengharapkan kepujian daripada orang ramai. Nah, daripada tak ramai pun seorang pun jadilah. Jadi orang tu tengok. Kok sekali lagi dia pergi cerita kat mereka. Kata dia tengok aku rajin buat sembahyang sunat. Dia main bila pun aku sembahyang sunat. Aku berpuasa sunat. Ini di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sifat orang fasik. Apabila dia beramal, dia bermalas-malas. Itu orang fasik. Dia sebenarnya dia menipu. Dia tipu. Dia ingat dia nak tipu Allah. Padahal dia tak tahu. Dia sedang menipu dirinya sendiri. Yang mana dia kata, apa yang patut ada di dalam diri orang yang ada sifat macam ni, kata Allah Ta'ala, hendaklah dia ikhlas. Dalam mencari sifat ikhlas ni, ikhlas ni adalah dalam kita beribadat, kita mengharap kepada syurga Allah. Boleh? Boleh. Ini ikhlas yang paling rendah sekali. Kita tak mengharap pujian manusia. Kita tak harap balasan daripada manusia atau pandangan daripada manusia lain. Kita hanya harap pahala dan syurga daripada Allah. Kata ulama tauhid, ini adalah sifat ikhlas yang paling-paling rendah. Sebab dia hanya semata-mata mengharapkan kepada syurga Allah. Mengharapkan kepada syurga Allah. Dan martabat ikhlas yang paling tertinggi, dia tak mengharapkan syurga daripada Allah. Dia tak mengharapkan apa-apa kecuali redha Allah semata-mata. Itu ikhlas yang tertinggi. Macam Rabi'atul Adawiyah. Dia kata kepada Allah, ya Allah, kalaulah aku beribadah, kalau aku beramal soleh, hanya semata-mata aku hendakkan syurga, maka lemparkanlah aku ke neraka. Sebab aku tukarkan cintaku dengan syurga. Dia tak mau. Dia beribadah hanya semata-mata kerana cinta dia pada Allah. Kecintaan Rabi'atul Adawiyah tu sampai kuris-kerin menangis. Merindui Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh nak mati cepat, nak kembali ke rahmatullah, berbeza dengan kita, kita yang tak kenal apa-apa. Kita ni kata orang tak tahu apa ni. Kalau boleh nak panjang umur lagi, kalau boleh nak sihat sentiasa. Ada orang yang bangga mengatakan aku ni sihat, tak ada sakit apa. Badan rasa jadi muda belia balik. Waktu dia menjangka umur 50-an. Dia kata, akulah ni sihat. Sihat tubuh badan ni tak ada rasa apa. Dulu rasa juga sakit-sakit sendi lah ni tak ada apa tu. Aku rasa macam kembali muda. Dengar minggu depan mati. Syarat mati bukan kerana sakit. Syarat mati kerana ajal. Ketahuilah, apabila Allah Ta'ala bagi sihat tu, bermakna dia nak ambil. Dia nak ambil. Jadi jangan kita angkuh. Dengan kita riak. Dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi. Allah tutup aib kita. Terima kasih ya Allah. Banyaknya aib aku ya Allah. Banyaknya cacat celah. Kalau nak tengok aib kita banyak tak banyak. Kadang-kadang kita duduk terselaklah kaki kita. Nampaklah parut-parut kudih lama tu. Malu. Cepat-cepat kita tutup kan. Orang tertengoklah dah terselak kain. Rasa itu aib tu. Itu aib kita. Kita rasa malu. Apatah lagi aib dosa yang kita lakukan punya banyak. Allah tutup dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh rahmat Allah. Dia tak buka perangai-perangai huduh kita tu. Terima kasih ya Allah. Ni yang Allah Ta'ala kata. Kita ni berada di dalam dua nikmat Allah. Yang mana yang paling besar, dia kata yang lebih besar di antara kedua nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu. Yang pertama, Islam. Yang kedua, aku tutup. Aku tutup hampa punya aib. Hampa punya dosa. Aku tutup. Seandainya, kata Allah, seandainya manusia tahu tentang dirimu, sebagaimana yang ku ketahui, mereka tidak mengucap salam atas engkau. Dia pun tahu ucap salam, tak bagi salam. Kalau mereka tahulah, kalau kawan-kawan tahulah perangai kita yang sebenar, dia tak mau kawan dengan kita. Oh, macam tu kah perangai dia? Allah, Allah.
terjerit-jerit, terkinja-kinja lah, nak. Ikut suka nak kata apa dekat orang. Kalau dalam rumah dia, kalau di luar baik, budi pekertinya, cakapnya disusun, langkahnya diatur. Tapi kalau dalam rumah dengan ahli keluarganya, dengan suaminya, tengking-tengking, maki-maki, macam-macam. Ikut suka dia nak kata apa. Ha. Oh macam tu ke perangai dia. Tapi Allah tutup. Terima kasih ya Allah. Orang yang ikhlas, tang mana juga dia duduk, dia tetap menjaga adab dia. Sebab apa? Sebab dia dirakam. Nah, pergerakan dia sentiasa dirakam. Percakapan dia sentiasa dirakam. Budi pekerti akhlak dia sentiasa dirakam. Jadi kita ni kalau dah sentiasa dalam rakaman, takut. Takut nak buat lebih-lebih. Takut nak buat yang salah. Nak jaga bagi yang elok-elok, yang betul-betul. Perumpamaan kehidupan kita ni macam kita mencatat satu rencana kehidupan. Bila berlaku kesalahan di dalam mengeja, kita boleh padam. Segera kita padam ataupun kita conteng. Tertarik lagu tu. Ha? Ha. Kalau dulu boleh guna liquid paper, kita pakai liquid. Yang ni tak boleh guna dah liquid. Potong saja. Yang ni lagi canggih. Nah, pakai handphone terus. Tutak. Kalau ni boleh perbetulkan. Okey, itu boleh dibetulkan. Tetapi, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita harian ni, setiap yang salah itu dah pun dirakam, dah pun dicatat. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dia simpan, dia tutup dan dia padam bila kita minta ampun. Bila kita minta ampun, akan dipadam. Tapi seandainya kita tak pernah merasa untuk memohon keampunan kepada Allah, maka keadaan itu makin lama makin membusuk. Itu yang Allah Ta'ala kata, kalaulah kawan-kawan hang ni tahu, perangai hang macam ni, bagi salam pun dia tak mau kat hang. Dia tak mau kawan pun dengan kita. Tapi dia tak tahu. Dia tak tahu, kita pun tak tahu, dia tahu. Jadi dia tak segan untuk terus berkawan dengan kita. Ini bermakna kita ni sama-sama ada dosa. Kita ada dosa, dia ada dosa. Jadi jangan cerita dosa dia dan dia jangan cerita dosa kita. Kita pun jangan cerita dosa kita dekat dia. Ataupun mungkin sekadar sembang-sembang. Kan bila kawan rapat ni sembang-sembang. Aku dulu waktu zaman jahil. Pernah buat macam ni. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Satu ketika dulu aku pernah terjun di dalam kancah maksiat begini-begini. Aku bertaubat padamu ya Allah. Itu taubat yang sebenar-benar taubat. Apabila dia menyebut ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Dia ingat dosa yang dia buat. Dia kenang dosa satu ni dia tak boleh lupa. Satu ketika dulu aku pernah diberi amanah oleh Allah Ta'ala. Seorang anak tak boleh sikit-sikit aku pukul dia. Tanpa belas kasihan. Walau dia merayu pada aku, dia pegang tangan aku, dia pegang rotan di tangan aku. Aku terus memukul dia. Seolah-olah jadi satu kesedapan. Kita tengok yang macam orang duk menzalimi anak-anak tu nah. Kesiannya tergamak nah. Tubuh yang kecil, yang halus itu nah. Dizalimi, diinayai apalah daya dia. Apa daya dia hanya memegang pada setiap yang dipukul. Pegang. Dia sakit, menangis, merayu, minta dihentikan. Itu satu kezaliman. Tak baik cerita kat orang. Tak baik cerita kat aku dulu. Sebaliknya cerita pada Allah. Ya Allah, aku pernah melakukan kezaliman sedemikian. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Ketika tu boleh menangis. Allah, aku pernah taburkan fitnah pada sekian-sekian orang. Dia dizalimi dengan sebab fitnah aku. Dia dipulau dengan sebab fitnah aku. Ampunkanlah aku, ya Allah. Jumpa orang tu, minta ampun pada dia. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak pada dia. Bantu dia apa yang boleh bersedekah atas namanya. Untuk menghapuskan dosa kita dengan dia. Allah Maha Pengampun. Allah nak tengok kita nak berusaha tak? Sebab kita tak mau jadi macam ni orang yang tenggelam dalam dosa sendiri. Allah dah tutup. Jadi kita bersyukur di atas nikmat. Kerana Allah tutup aib kita. Terima kasih ya Allah. Banyak sangat dosaku yang kau tutupi. Jadi kita kata ni rahsia aku dengan Allah saja. Biarlah. Biar aku bawa sampai ke mati. Jangan bawa dosa sampai ke mati. Bawalah pengampunan.
apabila hendak mati. Dan dia kata yang paling besar daripadanya ialah kesihatan. Nikmat yang paling besar di antara dua ni, yang paling besar kesihatan. Ha, ini yang paling besar. Hanya orang sakit saja yang tahu nikmat sihat. Ya? Hanya orang sakit je yang tahu nikmat sihat. Kalau kita tanya orang sihat, dia tak tahu tang mana dia nak sebut nikmat sihat tu. Sebab dia tak pernah sakit. Tapi kalau kita tanya orang sakit, dia akan tahu. Dia akan tahu, dia akan sebut di antaranya. Kalau kata sihat, nak buat apa? Dia kata, kalau sihat, nak sembahyang secara sempurna. Nak sembahyang berdiri, nak rokok, nak sujud, macam orang lain rokok, macam orang lain sujud. Nak minta yang tu ya, minta sihat, boleh sembahyang jadilah. Ha. Sebab dia kata dia kaki dia dah tak boleh lipat lama dah. Wajah dia dah lama tak menyembam ke bumi. Sujud pada Allah. Nak yang tu. Hanya orang sakit je yang boleh cerita. Nikmat sihat. Hanya orang buta saja yang boleh cerita. Nikmat melihat. Hanya orang bisu saja yang boleh cerita tentang nikmat bercakap. Orang bisu mengidam-ngidam untuk bercakap. Kita ni Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi bersuara. Petah berbicara. Mungkin kadang-kadang pada satu-satu kalimah yang tak terkeluar secara fasih. Tapi Alhamdulillah boleh cakap. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi. Dia yang kata satu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Nikmat kesihatan terlalu banyak. Pembuatan Allah Ta'ala pada kita punya zahiriah dan batiniah ni cukup rumit. Pendawaian yang Allah Ta'ala pasang, Allah Ta'ala susun waya-waya dalam diri kita ni. Orang-orang yang berselerak ni bukan sikit, berjuta-juta. Daripada sebesar-besar orang sampai sehalus-halus. Orang yang paling halus ni lebih halus daripada rambut. Di antaranya mata kita ni ada berjuta orang. No? Siapa yang duk pasang wiring dekat kita tu? Allah punya kaya, Allah punya bijaksana. Hakim maha bijaksana Allah itu. Khabir maha mengetahui isi dalaman. Satu saja orang tu putih. Demai lah. Orang panggil dia putih. Adalah segala tak kena. Kadang-kadang dia macam kat lutut. Nyut. Apa ni. Adalah tang situ. Darah tak jalan. Tersekat. Darah tak boleh pi. Maka sakit. Bila sakit di lutut baru tahu nikmat lutut yang selama ni aku pernah alpa. Aku pernah lupa untuk mensyukuri nikmat lutut tu. Allah Ta'ala bagi kepada kita tangan. Kita ada 5 jari. Kelima-lima ni boleh bergerak mengikut kehendak hati. Kita nak makan, kita makan. Tapi apabila sakit salah satu di antara jari ni, kerahlah sendiri. Terutama hak yang kita panggil jari ibu ni. Kerahlah dia. Cekam ke kukunya. Tak boleh nak makan. Nak kena sodok dengan 4 jari ni. Ada 4. Hanya satu tak ada 4 ada. Baru kita tahu. Susah nak makan nasi. Nak kena sodok. Tak boleh jemput. Kenapa? Kerana satu yang tiada. Baru tahu selama ni. Nikmat jari ni punya besar. Terima kasih ya Allah atas nikmat jari yang kau anugerah pada aku. Kalau kata dia tak ada, kita nak pegang camca, katalah tak apa, tak ada jari, kita boleh makan dengan sudu. Kita nak makan dengan sudu dengan ketidakpandaian kita ni, menggunakan 4 jari ni, saya tidak secemerlang penggunaan jari ibu ni. Dialah semua. Dialah kepik segala. Tapi bila dia tak ada, cuba pegang camca. Pegang sudu lah. Camca orang Pulau Pinang panggil camca lah. Pegang sudu dengan guna jari ni. Boleh? Tak cemerlang. Boleh. Tapi tidak cemerlang ke jari ibu. Yang mana kita tak pernah mensyukuri dengan nikmat anugerah jari ibu ni. Sebab apa? Sebab dia tak pernah sakit. Tapi bila dia sakit baru tahu banyaknya gunanya. Tu saya kata hanya orang sakit saja yang tahu nikmat sihat. Orang sihat dia tak tahu rupa-rupanya itu nikmat, ini nikmat. Kan orang yang penat, cuba pergi tanya orang penat. Dia kata tak boleh bernafas elok, penat, tercungap-cungap, cakap tak boleh banyak. Panas sangat tak boleh, tidur terlentang tak boleh, duduk lama tak boleh.
Menerak tak boleh, mengiring tak boleh, punya penat. Kenapa? Oksigen masuk tak lancar. Ha? Masa tu baru dia tahu nikmatnya satu saluran pernafasan yang Allah Ta'ala salurkan kepada kita. Maka hak yang duk pam, paru-paru kita yang duk pam itu dengan lancar. Terlupa mensyukuri nikmat paru-paru. Banyaknya nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi yang wajib kita syukuri. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala ajar kita satu perkara untuk mensyukuri seluruh nikmat yang saya kata ada berjuta-juta orang, ada beratus-ratus sendi yang dalam tubuh badan kita, iaitu dengan bersolat sunat duha 2 rakaat sahaja. Sekurang-kurangnya 2 rakaat sahaja. Solat sunat duha. Untuk apa? Mensyukuri nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi pinjam. Ha? Ha. Kadang-kadang dia main jari kaki tak boleh nak bengkok, sembahyang tak boleh nak kepak. Bila duduk sakit atas dia. Ha? Ha. Baru tahu, ingatkan jari kaki tak ada fungsi. Rupanya besar. Kalau tak ada jari kaki, kita tak boleh bangkit berdiri. No? Ha, daripada duduk nak bangkit berdiri, nak cengkam tak boleh rupanya. Kalau tak ada jari kaki. Ya Allah. Nampak halus-halus kita pun tak apa peduli sangat kat jari kaki kita. Kalau kata jari di tangan, kita kerak kuku seminggu sekali. Tapi jari kaki sebulan sekali. Pun kadang-kadang buat tak apa peduli dekat dia. Walhal kegunaan dia daripada sujud nak bangkit berdiri. Dialah yang kita gunakan. Cuba kalau tak ada dia. Tak boleh nak bangkit berdiri. Susah. Susah. Tu kata banyak sungguh nikmat Allah. Tu kata yang paling besar di antara dua nikmat yang Allah bagi tahu ni adalah nikmat kesihatan. Ha. Kesihatan yang kadang-kadang kamu lupa mensyukuri. Kenapa kita lupa? Sebab kita sihat. Tapi bila kita sakit, kita akan ingat. Sebab tu kenapa bila usia kita semakin-makin senja, masuk-masuk asar, usia masuk asar lah kita kata. 40-an tu asar lah. 50-an tu dah senja dah. 70-an, 60-an tu kira maghrib lah. Malaysia subuh padam. Ha? Kita dah mula sakit kan. Allah Ta'ala bagilah kita rasa sengai-sengai dekat situ. Sakit-sakit di sini, lenguh di sini. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita dekat dengan dia. Mensyukuri nikmatnya. Hampa dah dekat-dekat nak mati dah. Banyak-banyaklah bersyukur pada Allah Ta'ala. Yang mana kata Allah, tidak berkehendaknya engkau kepada mereka, berhajatnya mereka kepadamu, menghalang mereka menyakiti engkau. Penyakit ni yang ada pada kita ni, Allah Ta'ala berbicara tentang penyakit. Dia sebenarnya, dia tidak berkehendaknya engkau kepada mereka. Kita ni tak mau sakit. Kita nak sihat. Kita nak sihat. Tapi, dia bagi juga kita sakit. Sebab tu kita ni, bila kita sakit, orang main jual ubat. Orang jual ubat apa pun kita nak beli. Janji sihat. Makan dah, tak sihat pun. Kita punya berhajat. Itu berhajat kita memerlukan. Kita perlukan sangat-sangat. Sedangkan sakit tu lebih berhajat kepada kita. Sakit tu dia lebih memerlukan pada kita. Dia main nak ingat juga-juga. Macam mana kita punya tangkis pun, dia nak main juga-juga. Tak boleh nak buat macam mana. Dah nak sakit. Sebab itulah para-para wali Allah yang kalau sakit pun tak berubat. Tu wali. Bukan kita kita kena berubat. Imam Syafi'i ajak kita suruh berubat. Maka berubatlah, itu ikhtiar kita untuk hidup. Sebab itu bila orang tanya saya tentang vaksin, saya akan jawab, harus kita ambil. Ikhtiar untuk hidup. Ambillah. Tapi kalau kata dia tu tak mau, saya pulang. Kita hormati pendirian dia. Menghormati pendirian dia, mungkin di atas kajian dia kata dia tak mau. Sudah. Tapi jangan menghasut orang lain atas pendirian yang kamu tidak mahu. Jangan menghasut orang lain. Kita menerima. Ikhtiar untuk hidup adalah wajib. Sampai kepada satu masa, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala membicarakan seandainya kita duduk pada zaman kebuluran yang tak ada apa-apa makanan. Hanya ada satu makanan haram. Yang ni babi yang diharamkan makan. Tetapi
Kalau tak makan, mati. Mau tak mau, kena makan. Tak ada apa, tak ada apa. Ketika itu memang tak ada apa. Tak ada pilihan. Maka ketika itu, ambil dia sebagai ikhtiar untuk hidup. Ikhtiar untuk hidup. Jangan makan sungguh-sungguh. Ambil sekadar untuk hidup sahaja. Sebab dah tak ada pilihan. Tak ada apa dah. Yang ada ketua batu. Batu tak boleh dibuat makan. Jadi ambil sebagai ikhtiar untuk hidup. Begitulah dengan kehidupan kita hari ini. Yang saya kata kita hidup dalam zaman yang penuh dengan fitnah. Demi menjaga kesihatan dalam fitnah yang macam-macam yang duk masuk mai, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita bincang, yang kita sembang ni, kadang-kadang hati kita ni nama pun kalbu. Apa maksud kalbu? Bolak-balik. Dia rajin berbolak-balik. Hari ni dia, okey, tak apa. Sehari orang tu main kata macam ni, dandan goyang. Duk terbalik-terbalik. Dia rajin. Tu nama kalbu. Kalbu tu maksud dia bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hatiku ni, minta tetap ya Allah. Tetaplah, aku tetap atas agamamu. Hampa kata macam mana pun aku tetap di atas agamamu. Sampaikan baru-baru ni dikeluarkan satu fatwa. Ni fatwa ulama-ulama tepi jalan lah. Suntikan vaksin ini di antaranya adalah penyebab kemandulan. Untuk umat-umat akan datang. Esok semua pakat tak beranak jadi mandul. Allah, Allah, Allah. Rasa macam satu tuduhan yang begitu melampau dah. Pakat mandul macam tera-tera kita ni. Baik mandul pi lah. Nak beranak apa dah tua-tua mereka ni kan. Generasi yang akan datang. Dimandulkan melalui vaksin. Rasa-rasanya yang ni dah macam jadi satu fitnah. Ni saya sebut fitnah akhir. Fitnah akhir zaman. Dia kata penyakit ni, kita tak berhajat. Kadang dia berhajat dekat kita. Kita berhajat kepada sihat. Kita berhajat kepada sihat. Dan kesihatan tu dia sebenarnya dia tak berhajat pada kita pun. Kita yang mengejar. Itu yang bila Nabi ajak kita cara makan. Jaga kesihatan. Nabi ajak. Nabi kan makan. Tapi berpada-pada. Kita makan ikut sunnah Nabi. Nabi makan kurma 3 biji terus. Yang tu saja 3 biji. Kita yang tu baru muqaddimah kurma tu 3 biji. Muqaddimah. Banyak lagi hak duk main bukan 3 biji. 30 biji duk tunggu lagi tu. Hak lain pula. Nabi dia takat 3 biji tu habislah. Tak ada apa dah. Saat ni kalau ada pula adalah roti. Roti pun daripada tepung apa kita baca sama ilmu Muhammadiyah, ingat balik. Tepung Bali. Tepung Bali yang murah. Sebab apa? Dia makan tepung Bali yang murah. Tak ada lagi nak. Depa kisah pun masih ada lagi. Hampas-hampasnya. Itu yang Nabi makan. Hebat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sihat. Sampai kepada saat nak mati. Nabi juga sakit. Yang kata kita ni memang berhajat. Kita berhajat sangat-sangat kepada kesihatan. Oleh itu berterima kasihlah engkau terhadapku. Allah Ta'ala kata, hamba kena terima kasih dekat aku. InsyaAllah ya Allah, kami dalam usaha untuk terus mensyukuri nikmat Allah. Kalau ditanya, kamu bersyukur, aku tetap bersyukur pada Allah. Usaha, ajak diri, ajak nafsu untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan ketahuilah, sejauh mana nikmat yang aku berikan kepadamu. Dia suruh kita ketahui. Dia suruh kita kaji. Macam yang kita sembang tadi lah. Tengok jari kita. Tengok kuku kita. Apa guna kuku kalau tak ada kuku nak garu tak berasa. Allah Ta'ala tinggal sikit di hujung-hujung ni lah. Kalau lah Allah Ta'ala letak kuku kita duduk di tengah ni. Apa guna? Tak boleh nak buat apa. Allah Ta'ala maha penyayang. Dia letak hujung-hujung ni. Kuku tu bagi kerah. Bila hampa gatal, hampa boleh garu sesuatu benda yang hampa tak boleh nak ambil, nak colek, hampa gunakan kuku. Nikmat kuku pun tak terbayar hutang dengan Allah punya besarnya. Tu tak kira lagi dengan cuping telinga. Kita kan ada cuping telinga. Rupa-rupanya dalam kajian sains, kita ni kalau tak ada cuping telinga, kita akan jatuh. Kita akan jatuh, mudah jatuh. Sebab cuping telinga itu adalah melambangkan keseimbangan ketika mana kita berdiri.
Ha. Kemudian Allah Ta'ala buat muka kita ni, kita jengkai muka kita dengan saiz tapak kaki kita sama besar. Nah, daripada tempat tumbuh rambut sampai ke dagu adalah sama besar dengan saiz tapak kaki. Allah. Di situ rupanya Allah Ta'ala letak muka yang tak segak mana besar tapak kaki saja. Ya Allah. Malunya pada Allah. Hebat kan kita ni? Tak hebat pun, muka pun besar tapak kaki. Malu no? Hmm. Rupanya nak ukok muka aku dengan tapak kaki, rupa-rupanya sama besar. Maha kuasanya engkau, ya Allah. Kan? Kata Allah Ta'ala, kata, hampa kena syukur nikmat aku. Bila kita pandang kepada diri kita, kita kenal diri kita, kita kenal Allah yang maha sempurna. Kesempurnaan Allah menyempurnakan kita. Pada setiap ruas-ruas jari kita, pada setiap ruas-ruas sendi kita yang bergerak sehari-harian. Dia kata, hampa cari, hampa kenal nikmat aku. Bersihkan amalan dan tindak tandukmu daripada riak. Sucikan amalan kita dan juga perbuatan, tindak tanduk ini perbuatan, tindakan kita daripada satu perkara yang paling Allah benci, yakni riak. Riak untuk sifat yang terkeji. Lawan bagi riak ialah ikhlas. Kita dah baca dah itu. Mukhlisina lahuddin. Berikhlaslah kamu dalam beragama. Tak mengharap apa-apa kecuali Allah Azza wa Jalla semata-mata. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Hari ini aku beramal soleh. Hari ini aku mengerjakan ibadah. Aku mengerjakan suruhan Allah pada hari ini. Tak lain tak dan tak bukan. Hanya semata-mata aku takut kepada Allah pada hari yang semua wajah-wajahnya macam mencuka. Bangkit di padang mahsyar nanti, tak ada siapa yang bangkit gelak. Semua bangkit susah hati. Semua masa mencuka. Yang macam dikatakan manusia akan berdiri dengan begitu lama dalam tempoh beratus ribu tahun berdiri saja. Berdiri pun bukan dalam bentuk dua kaki. Ada yang berdiri dengan muka. Ada yang berdiri dengan kemaluan. Itu keadaan aib yang akan dibuka di padang mahsyar. Sebab tu minta pada Allah Ta'ala, hapuskanlah dosa aku hari ini. Kalau kata aku pernah melakukan perkara riak ketika dalam beribadat, minta pada Allah Ta'ala, ampunkanlah dosa ketika aku riak, ya Allah. Ketika aku takabur, ya Allah. Takabur rasa diri dia hebat. Di antara semua kawan-kawan aku, akulah yang cerdik sikit. Dia pun tak nak kerti apa. Tak boleh cepat-cepat beristighfar. Dalam istighfar, ada istighfar. Sambil kita astagfirullahalazim, astagfirullah. Aku seorang yang istighfar, dia pun tak istighfar. Itu yang kata, dalam istighfar, kena ada istighfar. Seorang saja pandai, minta ampun pada Allah, tapi dalam keadaan kamu sedang riak. Ya Allah, sucikan. Bersihkanlah, minta Allah Ta'ala hapuskan. Okay. Kadang-kadang ketika mana kita beribadat, orang tengok. Dia mainlah sikit. Lintasan sikit. Yang dikatakan riak itu adalah syirik. Syirik kecil. Syirik itu pun haram. Kita tengah-tengah mengaji, tengok-tengok orang main. Tadi duduk dengar dia mengaji, embus sedapnya suara. Padahal tak sedap terang mana. Kawan tu pun kata sedapnya suara dia. Udah ada syok. Syok berderah lagi. Padahal salah berterabuk hambung. Dan lagi kata Allah, carilah bekal sebagaimana orang musafir yang ketakutan. Jadikanlah kebaikanmu di bawah arasku. Carilah bekal. Himpunlah bekal. Watazawwadu. Kata Allah Ta'ala, tambahlah. Zadit taqwa. Bekalan kamu ialah bekal taqwa. Seumpama seperti orang yang dalam musafir yang ketakutan. Orang musafir ni dia takut bekalan dia habis. Bila dia takut bekalan dia habis, dia akan berjimat-jimat. Dan kalau boleh dia nak cari kerja lain, dia nak top up. No, bekal dah nak habis. Yang dibawa tak banyak mana. Yang dibawa tak banyak mana, kerja pun tak ada, kerja duk makan, habis. Bila habis dia nak kena kumpul. Dia nak balik ke tanah air dia nak bawa apa. Mai itu pun kosong. Kita mai kosong lah.
Hadir kita ke muka bumi ni dalam keadaan kosong. Baju seluar pun tak ada. Lepas tu kita kumpul, kita kumpul, kita kumpul. Yang nampak berlambak pun beg tangan, kain baju, tudung, kasut. Itu nampak berlambak. Nah, baju ada 2-3 almari. Beg tangan ada yang pasang-pasang dengan kasut. Nah, kasut ada. Almari kasut pun penuh melimpah-limpah. Yang tu ada bekalan. Bekal tu cerita lain. Yang tu nak kena pergi jawab dengan Allah. Esok kalau mati dia pun tak boleh dalam kanda bekal-bekal tu semua. Nah. Kalau kita orang perempuan ni dengan tudungnya, dengan keronsangnya, dengan pin cucuk kepalanya. Allah. Yang tu nak contoh pin cucuk kepala pun. Dah berlambak-lambak berpin-pin. Huh? Banyak cerita. Nah, banyak cerita. Padahal kalau ada satu pun sudah. Lepas tu tak serta lagi getah rambut dia. Getah rambut sekali pergi beli getah rambut. Anak tudung, anak tudung, anak tudung, anak baju. Mak baju. Allah, Allah, Allah. Banyaknya bekalan hampa. Adakah aku kirimkan kamu di dunia ini adalah untuk mengumpul harta semata-mata? Ha. Eh? Yang macam mana kita tengok nah. Seorang imam yang kita selalu baca kitab dia. Iaitu kitab Sunan Tirmizi. Baik, akan sempurnalah sesebuah keluarga itu apabila di dalam rumahnya ada Sunan Tirmizi. Sempurna kehidupan keluarga. Apa dia Sunan Tirmizi ni? Syama'il Muhammadiyah. Nah, mula rasa takut juga. Hei, aku ada ni kisah Sunan Tirmizi. Ingat-ingat Syama'il Muhammadiyah. Selamat ya Allah. Ada. Setiap minggu kami tadabbur bersama-sama kitab Sunan Tirmizi. Nikmat Allah bagi, terima kasih ya Allah. Kenai Sunan Tirmizi. Pasal apa nama Sunan Tirmizi? Susunan. Disusun oleh Imam Tirmizi. Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala yang menyusun hadis-hadis yang kita duk baca tu adalah susunan Imam Tirmizi. Dan ketahuilah kita awal-awal sebelum kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi ini dia buta ketika mana berusia 50 tahun. Buta. Kenapa dia buta? Kerana dia menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak menangis. Pertama, menangis merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hadis yang ditulis tentang Syama'il Muhammadiyah menangis. Ada ketika sampai pensan dia di suratan dengan keadaan pena masih di jari dia. Nah, menangis sampai basah kertas-kertas yang dia tulis. Rindu yang teramat sangat. Fikir nak balik pada Allah, nak bawa bekal apa? Nah, fikir nak balik pada Allah, bekalan apa yang aku nak bawa? Sampailah dia buta terus dah. Anak murid dia kata, dia baru buta ni. Orang yang kenal dia muda-muda dulu, dia kata, dia tak buta sebenarnya. Bila kawan-kawan rapat tanya pasal apa ni yang sampai buta, dia menangis. Dia kata, sebenarnya aku takut. Bekalan aku nak bawa balik pada Allah tak cukup. Menangis kerana takut bekalan yang dia bawa balik untuk bertemu Allah tak cukup. Sementara kita senang-senang saja nak masuk syurga. No? Itu kata kita ni suka syok sendiri. Syurga mana aku nak masuk ni? Antara 88 masuk syurga Firdaus lah. Masuk Jannatul Na'im lah. Masuk Jannatul Ma'wa. Cik, janganlah suka-suka nak pilih-pilih masuk syurga mana-mana. Cukup dah ke bekalan? Bekalan kalau Imam At-Tirmizi menangis sampai buta mata. Tu dia baca Quran, dia khatam. Siang 2 kali, malam 2 kali. Siang 2 kali, malam 2 kali. Baca Quran khatam sehari 4 kali. Menangis sampai buta mata. Ni hak yang 4 muka surat pun tak berapa nak pi ni. Duk gelak hoha-hoha juga. Allah, tak malu tau kita ni nak. Siapalah kami kalau nak dibandingkan dengan mereka. Kata Allah, hampa jadi macam musafir. Yang mana musafir kamu dalam ketakutan, tak cukup bekalan. Tu nak menghadap yang di Pertuan Agung Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang Maha Agung. Aku nak bawa apa ni? Cukupkah bekalan aku? Dia kata, jadikanlah kebaikanmu di bawah arasku.
Jadikanlah setiap kebaikanmu itu berada di bawah arasku. Baik. Apa dia kebaikan yang akan berada di bawah aras Allah Subhanahu Wa Taala? Sedekah. Sedekah. Sampai orang mati ni pun, dia minta orang yang mati, yang dia baru mula-mula masuk ke alam kubur atau kita panggil malam pertama di alam barzah ni, dia minta pada Allah nak kembali, nak patah balik hanya untuk bersedekah. Kerana sedekah adalah pahala yang duduk di bawah aras. Pahala yang paling mudah dapat. Sedekah. Wahai manusia, hati kamu menangis amat keras. Kerana perbuatan-perbuatan kamu. Perbuatan-perbuatan kamu menangis kerana badan kamu. Badan kamu menangis kerana lidah kamu. Dan lidah kamu menangis kerana mata kamu. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, hati kamu sedang menangis. Kita tak tahu. Hati kita sedang menangis. Menangis amat kerana menangis sangat. Sebab perbuatan-perbuatan kamu tak rela katanya. Tapi dia nak buat juga. Nak buat macam mana? Dan perbuatan kamu itu menangis kerana badan kamu. Dia nak buat juga kesiannya dekat badan Tuk ni. Dia yang akan diazab. Dia yang akan dibakar. Dia yang akan disiksa. Lidah yang akan dipotong. Tangan dan kaki juga yang akan diazab. Kemaluan juga akan dibakar. Perut akan diberi minum daripada kami. Dan mana dia kata badan kamu sendiri menangis kerana lidah kamu. Kerana lidah badan binasa. Mulut punya kerana, lidah punya kerana, cakap-cakap punya kerana orang benci satu jasad. Orang bukan meluat kat mulut kita saja. Orang benci dekat semua. Kerana mulut kita yang suka kata dekat orang ikut suka kita nak kata. Orang tengok kasut kita apa orang meluat. Apa salah? Ni kasut dia tu. Ni kasut dia, kasut dia. Terajang bang, baling bang kasut dia. Apa salah kasut dia? Dan dia kata, lidah kamu menangis kerana mata kamu. Mata tengok. Kalau mata tak tengok, lidah tak kata. Mata tengok. Bila mata tengok, lidah pun mengata. Jadi, puncanya dari mata lah. Puncanya daripada mata. Wahai manusia, perbendaharaanku tidak akan habis selama-lamanya. Apa maksud perbendaharaan? Aras kekayaan Allah. Kerajaan Allah tidak akan habis selama-lamanya. Hang guna lagi banyak lagi, hang guna lagi banyak mana. Sebanyak mana engkau memberi, sebanyak itulah yang ku beri untukmu. Lagi hampa belanja, lagi banyak hampa dapat. Itu kata perbendaharaan ni kekayaan Allah. Allah dah janji. Aku bagi dekat hampa adalah satu pinjaman harta aku. Aku bagi dekat hampa. Hampa bagi pula dekat orang lain. Maka aku bagi lagi dekat hampa. Hampa bagi lagi dekat orang lain. Aku bagi lagi dekat hampa. Rupanya tak habis no. Lagi banyak kita memberi. Lagi banyak kita menerima. Itu dia kata sebanyak mana engkau memberi. Sebanyak itulah ku berikan untukmu. Kalau dia tak bagi dalam bentuk harta, mata wang dan sebagainya, dia beri dalam bentuk pahala yang berlipat kali berganda. Sejauh mana engkau tahan, sejauh itulah pula yang ku tahan daripadamu. Kalau hang tahan, harta tak mau bagi, aku pun nak tahan juga dekat hang. Kekikiranmu memberi bantuan kepada orang-orang miskin daripada harta yang kukurniakan kepadamu adalah kerana engkau berburuk sangka terhadapku dan kerana engkau takut menjadi miskin atau kerana engkau tidak percaya kepadaku. Hang kedekut, hang bakhil. Pasal apa? Pasal hang takut hutang habis. Pasal tu hang tak percaya dekat aku. Aku dah kata, kalau hang belanja, aku nanti tambah. Aku ganti balik. Orang yang berbelanja di jalan aku itu ibarat orang yang aku berhutang dengannya. Aku akan balas semua. Aku akan ganti, aku akan bayar. Tetapi bayaran dari Allah adalah bayaran yang berlipat kali ganda. Tak usah risau. Jangan takut miskin dengan sebab kita bersedekah. Jangan takut miskin. Kerana sesungguhnya aku jadikan engkau sejak semula mempunyai keinginan yang besar akan harta. Sifat manusia kata Allah, memang aku jadikan hampa ni berkeinginan kepada harta. Gemar kepada harta. Memang itu sifat semula jadi yang aku tanam dalam diri hampa. Betul? Kita akui, saya akui. Saya akui. Kalau kata bohonglah kalau kita tak mau harta. Kita mau. Itu adalah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan. Kerana itu aku telah memberimu harta. Pasal tu dia bagi dekat kita. Sepasang kasut pun harta.
Sekarang patutlah engkau tidak kikir, janganlah kedekut. Dia kata, dan bakhil membagikan hartamu itu kepada hamba-hambaku. Aku punya. Jadi yang paling kedekutlah. Berbagilah. Nah. Aku telah pun menjamin gantinya dan menjanjikan balasannya. Jaminan daripada Allah tidak pernah bohong. Allah Ta'ala jamin. Aku nanti nak bayar balik. Lalu kenapa engkau masih menyaksikan isi kitabku? Hampa tak percaya lagi ke? Nah, masalu mayung fiqu, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil, perumpamaannya seperti mana habbah, biji-bijian yang tumbuh di sana adanya sab'a sanabil, ada 7 tangkai. Hang tanam sebiji, dia nak jadi sab'a sanabil, kata Allah. 7 tangkai. Setiap tangkai-tangkai itu mengandungi mi'atu habbah. 100 biji pula. Hang tanam sebiji, kata Allah. Daripada sebiji biji benih tu, tumbuh dia habbah dia. Gandum. Kalau kita padilah. Bukan dia nak tumbuh sebiji juga. Tapi dia tumbuh 7 tangkai. Setiap satu tangkai, kata Allah, mi'atu habbah. Ada 100 biji. Jadi 100 kali dengan 7, ada 700 biji. Hang tanam satu, aku bagikan hang 700. Hampa tak percaya kan dengan ayat Quran? Hampa tak percaya, hampa tak kedekut lagi itu. Dia kata, kenapa masih menyaksikan isi kitabku? Bagi. Benda yang ada kat hampa, aku bagi pinjam. Hampa bagi, aku nak bagi balik. Macam kita lah pujuk anak-anak dulu kan. Dia kan kalau barang-barang dia tak mau nak bagi. Kita kata bagi kat dia. Sekejap lagi bawa beli lagi besar bagi kat Cik. Lagi banyak bagi. Bagi. Tak mau nak bagi. Dia tak mau nak bagi sebab dia tak tahu. Mungkin janji ibu dia pembohong lagi. Kata nak beli tak bagi pun dekat dia. Ha? Jadi dia kata siapa yang menyangkal kebenaran janjiku. Siapa yang tidak membenarkan para nabiku. Maka sesungguhnya ia telah mempersoalkan ketuhananku. Kalau siapa yang tak percaya bermakna dia mempersoalkan tentang ketuhanan Allah. Na'udzubillah. Kita tak pernah mempersoalkan. Bahkan kita yakin dengan ketuhanannya. Yang selalu kita lafazkan tidak ada Tuhan yang layak disembah. Melainkannya kita mengaku. Kita tasdik dalam hati dengan sebenar-benarnya. Dialah Tuhan kita yang layak disembah. Kita tak pernah minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami tak pernah minta tolong selain daripada engkau. Kerana akan dikaulah kami sembah, akan dikau kami meminta pertolongan. Dan sesiapa yang berani mempersoalkan ketuhananku, maka pasti akan kusimbahkan api neraka ke mukanya. Berani dia kata, kalau ada di kalangan kamu yang berani mempersoalkan tentang ketuhananku, tunggu balasannya. Akan kusimbahkan ke mukanya daripada nar, daripada bara neraka. Wa na'udzubillah. Nah, satu ketakutan yang amat sangat. Kalau kita terkena minyak panas, kena air panas pun cukup lah. Nah. Sakitnya bukan kepalang. Kalau kena di tangan, apatah lagi kena di pada bahagian muka. Untuk siapa? Untuk orang yang menyaksikan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sangsikan janji Allah. Yakin. Nah, yakin ini adalah ujian daripada Allah. Kita tengoklah kadang-kadang kita pun rasa macam tak apa nak cukup. Dia mai orang minta pula. Kita terpaksa berbahagi dengan dia. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak ganti lain. Bagi. Nah, bagi dekat dia. Aku nanti berikan yang lebih lagi. Bila kita dapat, ini janji Allah. Adalah dalam beg kita tu RM50 tak pecah. Duk tersayang. Aku kalau pecah duit ni habis. Rupa-rupanya bila kita belanja, tambahan kita belanja untuk ahli keluarga. Sekejap lagi dia main balik. Dia main kat mana tu? Beg duit tu dia beranak. Dah Allah punya kuasa. Allah punya kaya dia hantar main balik. Duk kata-kata macam tak cukup. Saja rupanya dia mencukupi. Allahu kafi. Allah yang maha mencukupi. Tak pernah lagi kita mati kebuluran. Punya senang makan, minum, kenyang, gemuk, montek pun. Lagi duduk dalam rumah, lagi montek. Nah? Jalan tak jauh. Nah? Tak jauh lah. Dapur mesti air beli air. Dapur mesti air beli air. Dalam bilik atas katil tidur. Kan? Tapi ke mana pun tidak boleh. Paling jauh, beli air lah. Jauh. Sikit.
Hak lain dapur. Dapur dengan peti air tu duduk serimpun. Dekat tang tu. Nah, saat lagi buka, tutup, buka, periuk, tutup, periuk. Itu sahaja. Nah, nikmat Allah Maha Besar. Maka insya-Allah kita sama-sama berdoa pada Allah untuk kita terus berada di atas jalan syukur atas segala nikmat yang telah pun Allah Taala bagi pinjam. Nikmat hari ni pinjam tu kita pun pinjam kan. Jadi gunakanlah barang pinjaman itu dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Insya-Allah kalau Allah panjangkan umur minggu depan kita akan sambung pengajian kita dalam hadis yang ke-36. Kita hampir menemui hadis-hadis yang terakhir. Allah a'lam. Baik, kita buka soalan pada sahabat-sahabat. Ada yang kemusykilan ataupun nak share ke apa-apa, silakan saya alu-alukan sahabat-sahabat yang soleh dan solehah yang bijaksana. Boleh? Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Waalaikumsalam ya Kak Ilah. Saya nak tanya tapi tak pandai nak tanya. Ya sila Nak insya-Allah. tanya. Adalah ni kan orang duk wakaf-wakaf telaga kan? Lepas tu kalau kita tumpang kawan kawan arwah mak bapak kita tumpang kat kawan kita wakaf telaga, boleh ke Ustazah? Dia Ya buat boleh. lah. Dia buat satu family. Dia panggil kat Okey. Alhamdulillah. Okey, wakaf yang terbaik di antara wakaf yang terbaik adalah wakaf air. Wakaf air sebab air adalah satu sumber kehidupan. Sebab bila ada air, maka adalah kehidupan. Kalau tak ada air, tak ada kehidupan. Jadi bila wakaf yang terbaik adalah wakaf air. Kita tengok sahabat-sahabat kita yang menganjurkan menjadi orang tengah wakaf. Jadi boleh kita nak tumpangkan satu lot baru ada RM50. Kita tumpang letak nama arwah sekian-sekian. Kita letak nama kita. Kita letak nama kedua ibu bapa kita. Kita tumpang sebab apa? Itu adalah sumber kehidupan. Selagi digunakan dengan setiap titisan air itu, Allah Ta'ala akan jadikan seorang malaikat untuk beristighfar bagi orang yang mewakafkan air itu. Selagi dia hidup daripada sumber air itu, maka selagi itulah kebaikan sampai kepada orang yang mewakafkan. Silakan untuk berwakaf tentang air. Bagus sangat-sangat. Tumpang-tumpang. Kita mungkin tak boleh jadi macam Sayyidina Osman. Sayyidina Osman bin Affan, sahabat Rasulullah. Beli satu telaga terus. Zaman Rasulullah dulu memang zaman susah. Tapi dengan harga 20,000 dinar. Dia beli satu telaga wakaf untuk penduduk Madinah. Kita tak boleh jadi hebat macam tu lagi. Baru seorang RM50 Silakan Kak Ilah satu kebaikan tu. Alhamdulillah. Terima kasih Zaza. Assalamualaikum. Sama-sama kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya Kak Syarima. Tanya soalan. Bolehkah macam dulu dia susah kan? Macam nak beli apa pun tak boleh lah, teringin. Lepas tu bila dah senang sikit, dia tengok benda tu dia beli, dia tengok benda ni dia beli, macam dia rasa macam mampu. Macam rasa ni lah macam teringin kan. Salah dah Ustazah. Tapi di samping tu ada jugalah dia bersedekah dan apa. Ya. Itu dia rasa macam mewah lah, macam beli itu, beli yang ni, seronok lah. Lagi satu macam dulu ada masa dia susah, orang tu tak tolong dia. Lepas tu bila dia senang, macam orang tu macam duk cakap lah kat dia kan. Tapi dia macam, orang tu macam jahat lah sikit, macam duk balas dendam. Dia kata, dulu masa susah, tak tolong. Lepas tu, boleh ke Ustazah macam tu? Okey. Baik, terima kasih Kak Sarimah. Ini sifat kita lah, saya kata. Dulu masa susah tu, nak beli apa pun, tak mampu. Teringat aku kalau ada duit ni, aku nak beli yang ni. Kalau ada, aku nak beli yang ni. Tapi bila mai dah masa ada, dia macam balas dendam, dia beli. Apa yang dia nak beli, dia beli. Di samping dia membelanjakan harta untuk keinginan dia. Dia tak pernah lupa untuk berbelanja harta ke jalan Allah. Dia seimbangkan dunia dan akhirat. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, suka pada yang cantik. Tak salah kalau kita nak beli barang-barang yang cantik, yang kita suka untuk perhiasan kita, untuk hiasan dalam rumah kita, untuk kegunaan kita. Katalah kita nak pakai barangan branded sikit, dulu tak mampu. Bila dah mampu kita nak beli. Bukan kata kita guna semata-mata untuk diri kita. Bahkan kalau kata
mai tabung untuk minta infak apa, kita seimbangkan. Boleh tak? Boleh. Kedua-duanya boleh. Katalah kita nak beli kereta dengan harga 500,000. Kita berkemampuan. Tak salah. Kita boleh beli tu yang kata Allah tu cantik. Suka kepada benda yang cantik. Nah, jadi boleh kita guna. Janji kita seimbangkan dunia dan akhirat. Okay, yang satu lagi ni berkenaan dengan waktu kita susah, dia tak mau pun tolong. Tapi bila kita dah senang sikit, nah, dia mai lah duk hin-hin nak minta tolong. Mulalah mai perangai jahat kita tu. Aku susah dulu, hampa tak mau tolong. Ni aku nak tolong hampa. Itu dendam. Itu dendam. Nah, jadi kita kembalilah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rujukan utama, contoh paling dekat, apa pun tengok. Kalau Rasulullah dia buat tak lagu tu? Kita kalau Rasulullah dia nak balas tak? Tak. Rasulullah dia akan balas kebaikan di atas orang buat jahat pada dia. Kita ni nak jadi macam tu, no? Pujuk-pujuk hati, nah. Kita pujuk hati sama-sama. Saya bukan cakap benda ni untuk Kak Sarimah, tak. Tapi untuk diri saya, pujuk hati. Tak apa, nah. Hari ni dia susah, esok aku susah. Kalau dia tak mau tolong, Allah akan hantar orang lain untuk tolong kita, nah. Jangan ada rasa dendam di hati. Wallahualam, Kak Sarimah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Ana. Adakah kesihatan kita ni dengan kita beramal ibadat, bersolat, berzikir dan macam kita beristighfar, Allah bagi kesihatan yang baik pada kita. Terima kasih. Okey, baik. Sama-sama kasih. Adakah dengan cara amalan kita, kita bertaubat, bersolat, berpuasa, berzikir, Allah Ta'ala akan bagi kesihatan. Allah Ta'ala tak janjikan kesihatan di sebalik amal kebaikan kita. Sebab kita tengok, di antara Nabi yang paling banyak beribadat, yang paling kuat beribadat adalah Nabi Ayub. Tetapi Allah Ta'ala bagi ujian sakit sampai 18 tahun tak sembuh-sembuh. Sebab apa? Kesakitan itu perkara lain, ibadah itu perkara lain. Sakit itu satu ujian untuk mengkifarahkan dosa-dosa kita. Kitalah manusia biasa ni. Bukan para Nabi. Nabi yang tak ada dosa apa Allah Ta'ala bagi ujian. Nah, apatah lagi kita. Jadi kita jangan ingat, aku ni dulu tak semayang, tak ada lah sakit. Lah ni sejak dia semayang, dia puasa. Sakit tahun tu, sakit tahun ni. Bila nak siap. Sakit ni akan terus duduk dengan kita, sebati dengan kita selagi ada hayat. Nah, habis tu, berhenti habis sakit tu, habis. Habis dengan kita. Orang kita tengok, pi dah dia. Tak ada dah dia. Nah. Kalau kita tengok orang yang cacat, apabila dia mati, tak nampak ada cacat dia. Habis dah. Nampak dia sama saja. Nah. Saya pernah jumpa satu jenazah ni. Dia ni orang, kalau kita panggil orang gila lah. Bahasa kita panggil orang gila. Dengan rambut dia hak besar rambut. Dengan bau dia. Siapa pun tak mahu dekat dia. Orang gila mandi tidak apa tidak. Kotor sangat. Kotor lah. Siapa pun tak mahu dekat dia. Nama pun orang gila. No? Tapi bila mai dia mati. Jadi orang panggil saya untuk menyempurnakan jenazah dia. Hati manusia seperti saya ni. Ada terdetik dalam hati. Jenuh nak tonyoh kau ni punya banyak ni. Saya kata. Bukan Allah kata. Allah Ta'ala nak tunjuk keajaiban dia. Jenuh aku tonyoh ni. Duk bayangkan kita duduk dekat dia dengan kuku dia, dengan bau badan dia, dengan rambut dia. Tapi subhanallah, apabila menghadap dengan jenazah dia, bersihnya ya Allah. Tangan kakinya yang putih, kukunya yang putih, rambut yang tak berbau, Masya Allah. Suci dan bersihnya dia di sisi Allah. Allah bersihkan dia, no? Tak susah memandikan jenazah dia sempurna. Sesempurnanya. Pada najisnya yang tak ada, ditekan-tekan pada arinya, kubur dan duburnya tak bernajis, berbau pun tidak. Allah. Pasal itulah dia kembali menghadap Allah. Kita tengok di dunia mungkin kita rasa terhina. Sebenarnya sesuatu musibah yang Allah bagi kepada kita hari ini, bukan kerana kita buat baik, tapi kerana Allah Ta'ala nak bersihkan kita daripada dosa dan noda. Jadi kita jangan harap aku buat amalan ni, aku dapat sihat ni. Tak, Kak Ana,
Sakit satu ujian. Terima kasih. Terima kasih Ustazah atas pencerahan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Zalila. Ya, saya Ustazah. Terima kasih Ustazah dengan pencerahan hari ini, ilmu yang cukup-cukup untuk menyentuhkan saya, membimbingkan saya beristighfar. Terima kasih Allah, terima kasih. ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Ya Allah, Ya Allah, ya Allah. Kau lah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Allah. Kita nak buat yang Ya. terbaik dalam solat sunat-sunat yang Nabi buat. So, saya nak tanya Ustazah, ada yang Ustaz-Ustaz mengatakan kita buat 4, kita buat 2, Ustazah cerangkan dulu. So, saya nak buat yang lebih afdal untuk kita solat lepas Isyak. Ada kita buat 2 ataupun kita buat 4. Dan asar, kita selalu kan buat 2 ataupun kita nak buat untuk yang orang yang nak buat kelebihan lah. So, bagaimana untuk kita yang nak menambahkan solat-solat sunat untuk kebaikan? Macam Nabi buat tapi kita tak mampu lah macam Nabi bacaan dia dengan Al-Qurannya. Cuma tak ada yang kita mampu saja Ustazah. So saya nak minta Ustazah bagi penjelasan kat saya. Bagaimana kita nak buat yang terbaik yang Ustazah menerangkan selama ni bab solat-solat Nabi ni. Terima kasih Ustazah. Tolong doa bagi saya. Ini Ustazah nak. Terima kasih Ustazah. Baik, ini di antara solat-solat sunat yang terbaik yang kita nak buat. Apa yang terbaik yang kita nak lakukan? Kita nak cari contoh yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara solat sunat yang terbaik yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam selepas Isya yang disebut 4 rakaat. 4 rakaat lepas Isya Nabi buat direct terus. Dengan niat sahaja aku sembahyang sunat selepas Isya 4 rakaat. Terus sebut 4. Dia tak buat 2 rakaat 1 salam. Tetapi ada bahagian-bahagian solat-solat sunat yang lain yang dibuat 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Nah, sebab kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa yang dibuat 2 rakaat 1 salam itu? Sebab di antaranya ada tahiyat. Dalam tahiyat ada syahadah. Dalam syahadah ada selawat. Sebab tu hikmah kebaikan di antara 4 rakaat direct terus dengan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam lebih baik daripada 4 rakaat terus, kerana di dalam 2 rakaat 1 salam itu adanya bacaan tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu adanya selawat yang paling terbaik. Di dalam tahiyat akhir itu adanya syahadah yang tak ada pada bacaan-bacaan dalam rakaat lain. Betul tak? Maka Nabi menganjurkan untuk kita yang berupaya untuk nak cari keafdalan dalam beribadah, buatlah 2 rakaat 1 salam. Siapa buat lebih, dia dapat lebih. No? Buat 2 rakaat 1 salam. Namun untuk solat selepas Isya, ba'da Isya, kalau nak buat 4, direct terus 4. Direct terus 4. Tak perlu buat 2 rakaat 1 salam. Itu sunnahnya. Tapi kalau hak yang lain-lain, maka Nabi cadangkan sangat-sangat untuk kita boleh 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi tak salah. Pasal dah Kak Zalilah tanya yang terbaik. Maka nak bicarakan yang terbaik lah. 2 rakaat 1 salam. Boleh tak nak buat direct terus? Kan Nabi pernah buat sembahyang sunat duha 8 rakaat. Terus. Tanpa duduk baca tahiyat. 8 terus. Last kali yang ke-8 baru dia duduk tahiyat. Tidak? Okey, itu Nabi. Kalau kata kita nak buat 8 terus, janji kita ingatlah pakailah 4 rakaat pun berserabut. Dia teringat nak. Tambahlah yang nak pergi ke 8 tu kan. Jadi bila kita buat 2 rakaat 1 salam, kita taklah lupa rakaat sangat. Di dalam tu kita adalah selang-seli dengan lafaz syahadah, dengan lafaz selawat. Pahala yang sedang kita kumpulkan. Itu yang terbaik Kak Zalilah nak. Sebab ditanya yang terbaik insyaAllah nak. Okey, terima kasih Kak. Ustazah minta maaf nak. Tadi terlupa nak tanya satu lagi soalan. Boleh Kak, boleh Kak. Kita kata kita minta ampun dan taubat atas dosa-dosa kita yang lalu. Dan ianya akan dipadam dan dihapuskan lah. Adakah di akhirat pula akan tetap dipertontonkan? Okey. Baik, terima kasih Kak Sarimah. Adakah kita ni selepas kita buat dosa, kita minta ampun pada Allah Ta'ala, dosa itu dipadamkan. Dan adakah dia akan diulang tayang sekali lagi? Allah Ta'ala tak akan ulang dah.
Benda yang telah pun diampun, yang telah dipadam, takkan diungkit-ungkit lagi dah. Maka ia dianggap seperti tidak ada dosa. Walaupun kita kata orang tu yang ketika mana dia dalam alam jahiliah dia pernah buat sezalim-zalim perbuatan. Contoh dia bunuh orang. Sampai pernah bunuh orang pun. Nah, lepas tu dia kembali bertaubat pada Allah. Adakah Allah Ta'ala akan tayang balik siri kes pembunuhan dia tu? Tak. Takkan diulang. Yang lepas tu habis Allah Ta'ala padamkan pada keseluruhannya kerana Allah itu bersifat afuun karimun. Maha pengampun yang takkan disebut-sebut lagi dah dosa yang lalu. Jadi Allah Ta'ala pun tak sebut, maka selamatlah kita, alhamdulillah. Tak akan diulang lagi. Yang telah berlalu, kita minta ampun dengan sebenar-benar keampunan, maka tak akan diulang lagi. Itu Kak Sarimana, insya-Allah sama-sama kita doa. Termasuk diri saya sendiri moga-moga dosa yang telah lalu Allah Ta'ala ampunkan. Saya juga berdosa Kak Sarimah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Rosma. Ya, silakan. Ada sahabat kita tanya apa pandangan Ustazah jika bangun malam untuk berselawat bersama kumpulan selawat daripada ustaz-ustaz yang tidak memberatkan kepada solat malam. Sedangkan perintah Allah di dalam Al-Quran bangun malam untuk solat dan membaca Al-Quran. Amalan selawat begini juga tidak dibuat oleh Rasulullah SAW. Okey, apa pandangan saya Apa pandangan? Okey, sekadar pandangan seorang faqih seperti saya. Selawat ini adalah di antara amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik ialah berselawat. Rasulullah SAW hingga mengatakan, jikalau kamu melebihkan aku lebih daripada Allah, maka itu batal. Hendaklah kamu mengutamakan Allah yang nombor satu, maka aku yang nombor duanya. Utamakan Allah. Apabila kita nak mengutamakan Allah, dalam keadaan apa? Cari Allah dahulu. Bila kita mencari Allah, secara tak langsung kita mengikuti Rasulullah SAW. Bangun semata-mata untuk berselawat tetapi tidak bersolat. Okey, solat itu pun sunat, berselawat itu juga sunat. Mana yang terlebih baik? Maka bersolatlah sebab di dalam solat itu adanya selawat. Tapi kalau di dalam selawat tak ada solat, maka bersolatlah sebab di dalam solat itu adanya selawat. Dan kemudian apabila dibicarakan tentang selawat yang tidak, Nabi tak pernah baca. Nabi dia tak pernah lah baca selawat sebab diri dia dalam selawat tu ada dia. Dia bukan nak duduk nak puji diri dia dah. Kita yang memuji dia daripada dalam selawat. Memang kata selawat itu bukannya Nabi buat. Memang Nabi tak buat. Yang buat ni para sahabat dan pecinta-pecinta Rasulullah. Para wali-wali Allah. Tu yang selawat yang kita duk baca hari-hari, Nariyah, Tafrijiyah, Anwariyah. Semua yang kita duk baca tu bukan Nabi buat. Kena faham. Apabila Nabi tak buat, siapa yang buat? Alim ulama yang buat. Jadi boleh tak? Boleh selagi kita memuji Rasulullah. Dalam pujian Rasulullah ada nama Allah. Kita sebut Allahumma salli ala, kan? Apa pun sebut Allah dahulu. Di dalam pujian selawat adanya nama Allah. Jadi tak syirik. Tapi bila ditanya mana yang lebih baik, bersolatlah kerana di dalam solat tu adanya selawat. Tetapi di dalam selawat tidak adanya solat. Bangun malam kalau kata tak mau semayang, dia nak selawat saja. Boleh? Tak salah. Sebab semayang tu sunat saja. Katalah dia malas nak bangkit pergi semayang. Tapi dia rajin berselawat. Boleh? Dapat pahala berselawat. Tak dapat pahala bersolat. Tapi kalau dia bersolat, dia dapat pahala bersolat dan berselawat. Itu pandangan saya. Wallahualam. Ada lagi satu. Maaf. Ya, silakan. Ni minggu lepas, soalan lepas, Ustazah ada kata petua untuk hilangkan buasir. Ya. Dua ayat surah Al-Fil pada solat sunat Isya dan subuh. Ya. Ayat satu lagi tu saya tak dengar. Okey. Rakaat pertama surah Insyirah.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak sampai habis. Okey? Rakaat kedua, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, suratul fil. Pada sembahyang sunat Isyak 2 rakaat dan sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, untuk menghilangkan sakit bosan insya-Allah taala. Minta sahabat Okey. yang tanya tu dengarlah noh. InsyaAllah Terima kasih, mudah-mudahan. Terima kasih Kak Rosma jadi perantaraan. Assalamualaikum Ustazah, Kak Shimah ni. Waalaikumsalam. Ya Kak Shimah, silakan. Kak Shimah nak tanya, dosa anak yang belum balik, adakah akan memberi kesan kepada arwah ibu bapa dia? Dan satu lagi, dosa yang kita yang dah dewasa ni, adakah juga macam kita dah buat dosa, adakah akan memberi kesan juga kepada arwah mak bapak kita? Okey, soalan yang mula Kak Shimah tanya. So, dosa anak yang belum lahir? Tak, belum balik. Okey, dosa anak yang belum balik, adakah memberi kesan dosa kepada kedua ibu bapanya? Dosa anak yang belum balik tak ada bagi kesan pada kedua ibu bapanya selagi ibu bapa dia tak ajak suruh buat. Contoh dia, anak dia kecil-kecil, dia ajak suruh pergi mencuri. Budak tu tak balik lagi, tapi mak bapak yang ajak suruh curi. Budak tu jadi cepat tangan atas didikan mak bapak dia. Baik, dosa tu dapat kepada mak bapak dia sebab itu atas didikan mak bapak dia. Tapi ini mak bapak tak mau. Budak tu yang jadi. Maka tak bagi kesan. Tak memberi kesan selagi tidak dididik dan diajar oleh kedua ibu bapa untuk buat jahat. Okey. Apabila dewasa, adakah dia akan memberi kesan kepada kedua ibu bapanya? Kalaulah mak bapak punya ajak macam tu, memang dapat kesan. Kalau dia tak ajak, dia tak suka anak dia buat macam tu, maka tak mengapa. Sebab tu kita kata dalam mendidik anak-anak ni kena tengok dari segi pakaian dia, kena tengok dari segi tingkah laku dia. Tambah kalau kita ada anak perempuan, tengok pakaian dia. Habaq dia, kalau baju dia ketat bagi tahu, baju ni ketat sangat ni, jangan pakai baju lagu ni. Sat lagi mau kena soal di akhirat nanti. Sebab apa? Sebab dia akan memberi kesan kepada kita sampai ke alam kubur. Apabila kita pun suka tengok anak kita pakai baju ketat sampai berulah-ulah nampak, kita pun tak kata apa, segak anak aku ni lagu ni, ia akan memberi kesan kepada kedua ibu bapanya. Terutama sekali bapa. Dia akan termasuk di kalangan bapa yang dayus kerana membiarkan anak dia dalam keadaan terbuka aurat dan dosa-dosa yang lain. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Terima kasih Kak Shimah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Janita, silakan insya-Allah. InsyaAllah Ustazah ni terkesan di hati ni Ustazah tengok petikan tadi yang Ustazah kata apa, wahai diri hati kamu menangis kerana perbuatan-perbuatan kamu Ustazah kan. Terkesan sungguh Ustazah. Okay, soalan saya, adanya kita ada buat salah lah, buat maksiat lah kat Allah ni, kata macam contohlah kita melengahkan solat, lepas tu kita tinggal teruslah. Contoh keadaan lah kan. Lepas tu macam mana kaedah kita nak buat pengampunan tu, nak minta ampun kat Allah, kita rasa macam berdosanya diri kita. Contohlah solat malam, solat insya' tu kita tak pola awal lagi kita terlena. Lepas tu jaga dah subuh dah. Jadi kita rasa macam berdosa sungguh lah semalam ni duk melengah-lengah kan. Lepas tu macam mana cara kita nak mohon pengampunan yang kita buat tu lah atas perbuatan kita kan. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua ni tadi yang apa tadi tanya tadi. Okey, kalau kata macam lah ni kita tengok memang ada kuliah sebelum subuh kan. Kuliah sebelum subuh. Yang mana lebih aula kita bangkit atau pukul 5 kuliah tu dah start dah. Kuliah tu hanya bab fiqh lah kan, bab kitab. Tapi yang mana lebih aula, kita nak bangkit solat malam ke ataupun kita nak ikut kuliah yang tersebut lah. Yang tu soalan saya tu. Okey, baik. Kita fokuskan dulu pada soalan yang pertama, iaitu berkenaan dengan kelalaian kita menyebabkan kefarduan kita tergadai kerana kelalaian. Apa yang patut kita lakukan bila kita dah terlanjur buat salah? Maka sifat orang yang berdosa, orang yang salah ni minta ampun. Semasa kita memohon keampunan pada Allah, merayulah pada Allah
Ceritalah pada Allah, aku minta ampun atas kelalaian aku. Aku utamakan rasa nikmat tidur aku lagi melebihi nikmat kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan. Ampunlah dosa aku. Menangislah di atas dosa yang kita lakukan. Minta ampun dengan sebenar-benar pengampunan. Cerita sembang pada Allah dalam bahasa yang kita faham. Sebab Allah memang faham. Allah maha bijaksana. Sembang dengan bahasa yang kita faham. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Aku tidur sampai terbit matahari. Aku sampai lenyap waktu-waktu solat yang telah pun difardukan kepada aku. Ampunlah aku, ya Allah. Kemudian banyak qada. Minta ampun dulu pada Allah. Cakap dalam bahasa yang kita faham. Kalau kita faham bahasa Cina, cakap bahasa Cina. Bahasa orang putih, cakap bahasa orang putih. Janji benda tu dari hati. Itu pengampunan dengan sebenar-benarnya. Kemudian bayar hutang. Bayar qada. Pukul berapa yang kita sedap. Lepas subuh tu qada isya yang terlepas tu. Terus bayar. Itu yang utamanya. Okey. Yang keduanya di antara solat dengan kuliah yang ada pada waktu pagi. Yang mana kita nak utamakan. Kita tengok pada kuliah tu. Kalau kita memang berhajat kepada ilmu tu, maka belajar lagi baik. Belajar lagi baik. Kita tak faham lagi, tak pernah dengar lagi tentang ilmu tu. Tapi kalau ilmu tu ilmu yang kita dah tahu dah, yang selalu kita belajar berkenaan dengan contoh katalah berwuduknya dan sebagainya, kita tahu, maka kita utamakan solat. Tengok pada isi kandungan kuliah kita pada hari tu. Mana yang lebih afdal. Kalau kata yang dikena ni, yang dikena tengok. Ini kita belajar. Sebab kalau tak ada ilmu, macam mana nak beramal? Kita cari ilmu dulu. Kemudian kita beramal. Tapi kalau yang ilmu yang disampaikan, yang Alhamdulillah kita dah tahu. Maka ketika ni, lebih baik kita beramal kerana kita dah pun ada ilmu. Tengok pada keadaan Janita. Okey Janita. Alhamdulillah Ustazah, terima kasih Ustazah. Maaf Ustazah ambil masa. Sama-sama. Saya pun minta maaf banyak-banyak dekat semua ukhuwah muslimah yang banyak membantu saya, yang membelanjakan kewangan untuk saya. Allah, saya rasa malu. Malu sesungguhnya sebesar langit dan bumi. Terima kasih, hanya Allah sahaja yang membalas segala kebaikan, segala doa yang selalu dikirimkan untuk saya. Terharu sangat-sangat saya rasa. Dan doa kebaikan itu juga saya curahkan kembali untuk semua ukhuwah muslimah sekalian yang tak pernah kedekut dengan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Ya arhamar rahimin, ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, wansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmi zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.